apa yang letak, Mural. yang macam mural kan. Masya Tulisan besar dia khat dan ditulis satu kata-kata pujangga Arab nama dia Syauqi. Syauqi kata apa? Wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat. Sesungguhnya satu umat itu selagi mana dia ada akhlak maka dia kekal. Subhanallah. Wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Jika sekiranya akhlak mereka itu hilang, maka hilanglah umat itu. Allah. Itu memang Allah buktikan kerana umat-umat terdahulu yang hebat, yang bina bangunan-bangunan yang canggih, apa kaum Nabi Hud, Nabi Nuh dan sebagainya, mereka itu dimusnahkan Allah kerana mereka tidak ada akhlak lah. Akhlak ni sendi utama dia lah, mestilah menyembah Allah. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah. Itu pertama sekali. Wa bil walidaini ihsana. Kita kena sembah Allah, kemudian kedua ibu bapa kita kena buat ihsan. Kemudian bukan sekadar ibu bapa kita, wazil qurba wal yatama wal masakin, kepada kaum kerabat kita, anak-anak yatim, orang miskin, fakir miskin. Wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah dengan manusia itu dengan kata-kata yang baik. Bermakna sendi dalam akhlak kita pertama sekali ialah kita bertuhan kepada Allah, dan kemudian insan pertama yang kita menunjukkan akhlak yang baik ialah ibu ayah kita, kemudian kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak yatim, orang fakir miskin, dan juga secara umumnya kita berkata dengan manusia itu dengan kata-kata yang baik. Sebagaimana yang Nabi sebut, Hana sebut tadi kan, bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab itulah ramai ulama menyebut jika sekiranya akhlak tidak ada pada kita orang Islam, seolah-olah Islam itu tak sampai. Sebab Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dulu kalau kita ingat sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab, memang orang yang paling kuat menentang Nabi. Bercita-cita nak bunuh Nabi. Ya Allah. Tetapi bila terima Islam, tengok macam mana Allah, daripada nak bunuh jadi orang yang cintakan Nabi, orang yang sayangkan Nabi kan. Allah maksudnya bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi. Orang yang paling cintakan Nabi, orang yang paling kuat mempertahankan Nabi. Kerana apa? Akhlak dia terbentuk dengan mula menyembah Allah dan dididik dengan Nabi. Bahkan mereka ni digelar Jilul Quranul Mutaharrik. Sahabat Nabi ni digelar sebagai generasi Al-Quran yang bergerak. The Walking Quran. Mana Quran yang berjalan. Mereka tu Quran tapi bergerak macam kita, bekerja dan sebagainya. Jadi bila Islam tu sampai kepada mereka, yang dulunya mereka akhlaknya buruk, sembah berhala dan bagai-bagai, ada yang bunuh anak pun ada, minum arak, berzina sebagainya, semua itu ditinggalkan secara total. Tak adalah kata last kopek dah kata bolehlah minum arak, last tak ada. Bila kata minum arak tu diharamkan, terus mereka curahkan sehingga kan dikatakan bumi Madinah basah dengan arak yang mereka tuangkan daripada tempayan-tempayan. Bukan minum dalam botol ni, main tempayan. Maknanya cantiknya Islam itu dibawa oleh Nabi membawa kepada natijah akhirnya ialah manusia itu akhlaknya sempurna. Kadang-kadang kita tengok kita dah Islam, tapi kenapa akhlak kita buruk? Jadi kita kena tanya diri kita sendiri. Kerana Islam itu jauh daripada diri kita. Sebab tu ulama kata tadi, kalau kita ni walaupun namanya Islam, kita ni beragama Islam tapi akhlak kita teruk, bermakna seolah-olah Islam tu tak sampai pada kita. Rugilah kita, nama saya Muhammad, tiba-tiba perangai tak macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sikitlah respon pertama saya lah. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nak tanyakan jugalah kepada Zahiri kan, selaku anak seni dan juga artis kan, yang memang sangat, kata orang memang ada keperluan itu untuk aktif di sosial media kan. Jadi sebenarnya apa yang anda lihat kuranglah kalangan anak-anak kita, anak-anak muda kita, ataupun sebenarnya kalangan pengguna media sosial ni dari sudut akhlaknya? Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ana, Ustaz. wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya ni sebagai orang seni ataupun orang public figure lah orang panggil, betul. Memang berdepan dengan social media ni setiap hari. Setiap hari lah baca komen, baca ini, dan saya nampak hari ini punya masyarakat, terutamanya orang kita ni dalam social media ni komen yang teruk-teruk, Ustaz. Masya-Allah. Komen yang menghina, mencaci, mengecam, yang saya rasa kadang-kadang saya jadi sedih. Kenapa orang kita ni makin lama makin teruk? Yang ini sepatutnya saya rasa perlu diberi perhatian. Sebab sebenarnya kita mungkin tak nampak pasal dia dalam handphone. Tapi sebenarnya dia dah makin teruk. Orang maki, menghina ni sampai kan membuatkan, contohlah, anda kata ada satu orang ni yang buat kesalahan atau dosa lah. Ada satu isu besar, isu panas dalam panggilan. Dan dia ni akan dikecam, diteruk, dicaci, sampaikan orang ni jadi depression.
Allahu akbar. Sampaikan orang ni jadi tertekan dan nauzubillah kita minta simpah lah. Mungkin boleh jadi orang ni sampai rasa macam nak bunuh diri kan. Allahu akbar. Nauzubillah. Seandainya kalau dia ni lah bunuh diri, kita yang kecam ni disebabkan kita ni apa yang kita nak buat? Adakah kita akan bertanggungjawab? Kan? Adakah tak mungkin. Tapi saya rasa kalau orang ni bunuh diri kan, kita akan jadi macam dia ni memang masuk neraka. Kita lagi nak hukum. Bila kita tengok orang kata macam kita kena hentam dia ni. Kita kena hentam sebab dia ni yang buat salah. So kita nak sedarkan dia, kita nak bagi dia bertaubat, kita tak mampu bagi hidayah. Bukan kita yang bagi hidayah. Betul. Kalau betul lah kita sayang dia ni, kita nak dia berubah, kita nak hati dia berubah, hati ni Tuhan ni siapa? Allah. Ya, Jadi kita minta kat Allah. Betul. Kan? Macam mana kita minta Allah, kita doa lah. Oh saya dah doa dah kan. Memang saya nak kena hentam ni, saya dah doa. Betul ke kita dah doa? Tapi kena hentam. Kalau betul kita nak berubah, bangun malam. Solat malam, nangis-nangis, minta kat Allah. Nak dia berubah kan. Itu yang saya rasa macam satu benda yang kita kena beri perhatian. Ini bukan di kalangan muda saja, orang tua pun ada. Mak ayah orang pun kan. Setuju. Yang saya rasa perlu sangat-sangat diberi perhatian, makin lama makin teruk dan mungkin kita buat-buat tak nampak benda ni, sebenarnya dia memang sangat teruk lah kan. Cakap berdasarkan pengalaman dia nampak gayanya tu. Rasa pernah kena hentam teruk? Pernah Ustaz, saya baru-baru ni pun saya dah kena dah kan. Bukan terduduk lagi Terduduk, terbaring tu. terbaring, terlentang semua lah. Hanya kerana saya berpegang pada agama. Saya berpegang pada pegangan agama saya, kemudian saya dihentam, dikecam. Baru-baru ni juga yang saya sedihnya ni, kalau orang non-Muslim yang hentam ni, kita faham lah kan pasal kita pegang agama kan. Tapi orang Islam sendiri ni, yang hentam saya, yang kecam kan. Alhamdulillah saya ni berpegang kepada makhluk ni tak ada kuasa. Allah ada kuasa. 100 manusia, 100 orang manusia nak hina kita, tapi kalau Allah nak angkat kita, nak muliakan kita akan mulia. Betul. Kan? Kalau 100 orang puji kita, tapi kalau Allah nak hina kita, kita hina. Kan? Jadi saya pegang pada itu insya-Allah. Masya-Allah. Sebenarnya asbab nak dinaikkan makam insya-Allah kan, berkat kesabaran beliau insya-Allah. Ni Ustaz, so kita lihat kan dakwah Nabi tu melalui cinta, melalui akhlaknya kan, melalui mahabbahnya. Kalau kita nampak macam mana seorang Badawi ni tarik rida dia sampai bergegas. Merah. Tapi subhanallah Nabi tetap melayani dengan begitu indahnya, dengan tersenyumnya, subhanallah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan apa yang kurang, silibus pelajaran kita dah pun meliputi pelajaran akhlak itu. Tapi sebenarnya mungkin tak sampai ya, tapi apa yang ilmu dah banyak subhanallah, tapi mungkin amal tu tak ada. Betul. Komen sikit Ustaz. Betul lah sebenarnya ialah didikan ni satu proses. Proses ni dia lama masa nak diambil. Kita di sekolah dah ada silibus akhlak, dah ada. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun ada kan. Silibus tu dah digubal. Tapi ialah proses menggubal silibus pendidikan di sekolah. Saya terlibat di sekolah jadi guru kan. Itu satu proses lah. Baru proses pertama. Kemudian pengajaran dalam kelas, itu pun satu proses. Dia makan masa juga. Kemudian memahami apa pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru pun satu proses juga. Kemudian bila faham nak amal pun satu proses juga. Itu yang susah sekali. Ilmu dah banyak masuk dalam kepala ni, tapi nak amal tu tak keluar-keluar. Nak amal satu proses, lepas tu nak ikhlas lagi satu proses yang paling susah. Maka sebab itulah dalam mendidik ini kita diajar oleh Nabi kita, Nabi makhluk yang paling baik kan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling agung. Allah sebut akhlak agung, mana tak ada dimiliki oleh orang lain. Akhlak teragung yang dimiliki oleh Nabi itu pun memakan masa 23 tahun untuk selesai mengajar kepada umat pada ketika itu untuk berubah jadi makhluk yang baik. Kamu kan makhluk terbaik. Jadilah akhlak tu biar sama baik dengan tubuh yang Allah ciptakan. Jadi ini menunjukkan kepada kita makna proses itu memakan masa. Kadang-kadang mungkin apa yang kita sebut hari ini, apa yang kita bincang pagi ini, mungkin tak terkesan hari ini, mungkin hari esok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun mungkin 10 tahun akan datang. Jadi cuma kita sebab Zahri sebut tadi, sebagaimana disebut Zahri tadi, maknanya kita ni kena banyak doa. Dalam penyampaian ilmu oleh guru-guru, kena banyak doa supaya ilmu itu mudah sampai pada anak-anak. Akhlak itu mudah diamalkan kepada anak-anak kita sendiri. Kemudian mudah kita ikhlas dalam melakukan suatu amal. Kemudian bukan sekadar kita kena berusaha, tapi kena melazimi. Usaha itu juga kena melazimi. Maknanya dalam mendidik anak-anak, contoh di rumah, maknanya mak ayah kena tunjuk akhlak, bagaimana cara bercakap dengan anak-anak. Kadang-kadang kita tak sedar, kita bercakap suami isteri ni kadang-kadang
laras bahasa yang kita guna tak kena. Kadang-kadang kita bercakap gunakan perkataan contohnya. Ada perkataan yang tak sesuai digunakan. Dan memang bukan sekadar kita boleh guna dalam bilik saja. Kita dengan suami isteri pun tak boleh guna perkataan macam tu. Jangan biasakan gunakan perkataan kotor, perkataan kesat. Elakkan, nak marah macam mana pun selawat banyak-banyak pada Nabi. InsyaAllah Allah kikis mulut kita daripada menyebut perkataan-perkataan yang buruk. Sebab anak kita ni, dia bukan kopi apa yang kita mana yang kita buat yang tak ajar, yang kita buat tu dia ikut. Jadi itu kita bimbang tu juga di sekolah, kadang-kadang kita lihat itu yang kadang aspek yang dikesampingkan. Kadang-kadang kita mengajar, kita terlupa untuk menunjukkan bukan sekadar menyampaikan ilmu tapi menunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah supaya anak-anak kita copy and paste apa yang kita buat. Jadi memang memakan masa lah. Tapi kok mana pun tidak boleh jadikan alasan belum sampai masa. Kita kena usaha sebab orang yang seteruk saya sebut tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab yang begitu teruklah akhlaknya dulunya, bagaimana Allah boleh tukar dengan Islam. Maknanya kalau kita menghayati Islam dengan dalam erti kata yang sebenar, insya-Allah Allah bantu kita, doa banyak-banyak, bangun malam, minta pada Allah, ya Allah akhlak aku ni buruk, minta ya Allah bantulah aku ubahlah akhlak aku. Ya Allah aku banyak hajat pada anak-anak, pulihkanlah akhlak anak aku, jadikanlah anak aku anak yang taat dalam melakukan solat. Sebab solat itu sendiri utama. Kalau kita mengharapkan anak kita berakhlak sedangkan anak kita tak solat, memang susah. Jadi solat tu kena sentiasa sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, dua perkara kena minta tolong selalu, pertama sekali solat dan juga sabar. Mana kita kena sebut pada anak-anak kita, pada pasangan kita, solat, sabar, solat. Jadi supaya nanti terbentuk akhlak kita, akhlak yang baik, insya-Allah. Insya-Allah, semoga Allah sempurnakan dan cantikkan akhlak kita secantik akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berhenti lihat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kembali lagi dalam Assalamualaikum Subuh dan subhanallah, kita bersama-sama dengan Ustaz Azli dan juga Zahiril Azim untuk menceritakan tentang akhlak yang hilang. Subhanallah. Zahiril, kan seolah-olah kalau kita nampak sekarang ini seperti ada satu normalisasi, tak? Maknanya yang tak baik tu sama-sama kita highlight kan. Kita highlight kan, kita angkat sebagai benda yang biasa, benda yang kelakar, yang boleh diterima masyarakat. Mungkin boleh komen sikit Pak ni? Memang kalau kita tengok hari ni
perkara ni seolah-olah dah dinormalisasikan lah kan. Contohnya dan diwujudkan terma-terma yang nak menormalkan ni, contohnya membawang. Netizen kena membawang. Kita bantai dia kan. Ini semua term-term yang saya tak pernah setuju dengan term membawang ni. Membawang ni merumpatlah sebenarnya kan. Ya, betul. Lagi teruk terang-terangan sehingga kan orang tu sendiri yang di bawang tu pun boleh terbaca kan. Apalah dia rasa. Ya, kita pernah terbayangkan tak kalau kita kutuk orang ni adalah ahli keluarga kita. Pernah kita fikir kan. Jadi tema-tema ni patutnya kita jangan ikutlah kan. Macam saya tengok majoriti, contohlah dalam satu komen ni ada isu panas ni, majoriti komen yang teruk, yang kecam. Katalah 100 orang, 123 komen. Kita jangan ikut. Majoriti ni belum tentu betul ni. Kerana dunia hari ni sifat dia penipuan. Betul. Yang majoriti ni belum tentu betul. Jadi kalau boleh kita jangan ikutlah. Jangan ikut. Kita langgar je. Kalau setengah orang dia takut kalau aku nak tegur dia orang ni ramai-ramai ni, nanti dia orang kecam aku. Tak apa. Langgar je. Sebab kita pegang pada agama kita tak mengajar mengecam orang kan. Jangan menormalkan benda ni lah. Macam saya cakap lah. Dia orang ni mungkinlah rasa macam kita nak ubah dia ni. Tapi bukan cara dia macam tu kan. Kita nak menegur. Guna lesen menegur. Hashtag tanya je kan. Betul ke macam ni kan. Tapi ini saya rasa kita kena buang. Jangan ikut. Dan walaupun ramai buat, kita tetap jangan ikut. Allah, saya sangat-sangat setuju dan bercakap pasal normalisasi ni kan, kadang-kadang sampaikan benda tu sebenarnya boleh bercanggah dengan akidah kita subhanallah. Dan sebenarnya apa yang terjadi baru-baru ni kepada Zahir kan, mana anda menolak tawaran lakonan daripada seberang, daripada luar kan. Dan ramai juga mengecam bodoh, tak kurang bijak menolak tawaran seperti itu. Mungkin boleh komen sikit sebab kadang kita nampak benda ni macam orang ni tak biasakan yang betul. Mungkin komen sikit. Saya sebenarnya masa salah saya jugalah saya pergi baca komen ni kan. Tapi kita nak tahulah apa yang terjadi, apa yang berlegar kan. Tapi mula-mula tu memanglah kita rasa down, kita rasa macam salah ke apa yang aku buat ni. Sebab dia manipulate seolah-olah macam apa yang saya buat ni salah. Kan? Penipuan dunia hari ini ni, agenda-agenda syaitan, iblis ni semua. Tak tahulah dia dah racun semua orang ni semua untuk membuatkan saya rasa apa yang saya buat ni salah. Sedangkan inilah pegangan agama saya kan. Sebab apa yang diminta tu pada saya keterlaluan. Mungkin saya boleh berlakon di Malaysia lagi, mungkin yang si romantik sikit-sikit tu yang masih tak keterlaluan tu saya boleh lagi, tapi ini keterlaluan. Tapi lama-lama saya pujuk balik hati saya minta ke Allah, ya Allah, apa yang aku rasa ni betul ke, atau apa yang aku buat ni betul ke, salah ke? Lama-lama Allah pujuk saya macam saya teringat baliklah apa yang saya belajar bila saya ikut Jumaat tabligh dulu kan. Makhluk ni tak ada kuasa. 100 orang nak kecam kita, nak hina kita. Kalau Allah nak muliakan kita, kita mulia. Betul. Jangan peduli. Makhluk ni memang tak boleh buat apa kan. Dan apa yang saya sayang, walaupun saya ni tak aktif lagi dengan Jumaat tabligh, tapi apa yang saya sayang dengan usaha diorang ni ialah diorang ni, kata kalau ada satu orang ni buat dosa, buat ni isu panas kan, diorang takkan kecam. Apa yang diorang buat? Ialah diorang bangun malam Ustaz. Diorang menangis-nangis, betul-betul minta ke Allah menangis-nangis kan. Kita kalau itu yang saya rasa kita patut buat sebagai orang Islam. Kalau kita betul nak dirubah, minta ke Allah. Bangun malam, solat, doa nangis-nangis, minta. Itu cara dia, bukannya tegur je, hashtag tegur je. Betul ke buat macam ni kan? Masuk syurga ke macam ni kan? Itu kita mengaibkan. Sebenarnya saya rasa diorang ni komen ni sebenarnya diorang rasa diorang lebih baik daripada orang yang buat salah tu kan. Sebab itulah diorang berani komen macam tu kan. Dengan guna lesen nak menegur. Kalau betul nak menegur, pergilah private. Kan. Cerminan hati tu. Lisan kita, kata-kata kita adalah cerminan hati kita. Subhanallah. Ustaz, kalau kita kata orang lihat kan, saya suka sebenarnya doa bila kita lihat kat cermin kan, ya Allah, kau perindahkan akhlakku, sebenarnya kau perindahkan fizikalku. Dan kalau kita lihat sekarang kan, akhlak yang baik tu seperti seolah-olah satu benda yang asing. Zaman sekarang ini. So, kenapa sampai macam tu ya Ustaz? Sebenarnya inilah kita kesilapan kita dalam memahami agama. Kadang-kadang tu kita macam terikut-ikut apa yang dibawa yang salah tu oleh kawan-kawan kita. Dan macam tadi lah sebut dinormalisasikan. Dalam benda yang buruk itu okey, it's okay kalau kita mengumpat sikit-sikit, hentam sikit-sikit dengan niat supaya dia berubah. Lepas tu hentam tu pula bukan niat bukan macam beri nasihat pun. Memang nampak macam menjatuhkan. Jadi kita ingat, kita ni kalau kita buka aib orang lain, Allah buka aib kita esok. Ya Allah. Bila kita bimbang, kalau Allah buka aib di dunia, tahan lagi, bimbang Allah buka aib kita akhirat esok. Maka sebab itulah kita ni nampak mulia. Bukan kerana kita ni benar-benar mulia, tapi Allah simpan aib kita, maka kita nampak mulia di mata orang.
Jadi kalau kita tak nak nampak hina di mata manusia dan nampak hina di mata Allah esoknya, jadi elok kita simpan-simpan orang. Kalau nak cakap, nak komen pun yang baik-baik saja. Jangan duduk kutuk-kutuk, jangan bawang-bawang. Ni sekarang ni membawang secara profesional tau. Dia punya komen tu kita tengok macam betul-betul macam tukang beri nasihat. Ya Allah. Dia macam beri nasihat tapi dalam nasihat tu lebihnya dia punya natijah utama dia nak jatuhkan orang. Ini tidak boleh dinampak jadikan dia perkara biasalah. Kena anggap dia sebagai dosa. Kita ni kena ingat kita orang Islam diajar buat buruk dosa. Dosa tu kalau banyak esok macam mana timbangan kita di mizan esok. Itu kita bimbang. Itulah kan kata orang hadis ni yang paling mudah masuk syurga adalah yang paling cantik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Mungkin Ustaz kalau kita ni nak berkongsi sikit antara cara untuk kita ni mempercantikkan akhlak kita. Lah kita ni sebenarnya kena banyak beramal, banyak bersedekah, banyak berinfak. Sedekah zahir dan juga batin sebenarnya. Zahir tu ialah daripada apa yang fizikal dan batin itu sebenarnya daripada kata-kata kita menyenangkan hati orang, subhanallah. Mungkin Ustaz boleh komen sikit macam mana caranya dan mungkin ceritakan sikit tentang perkembangan Musalla Ar-Raudhah insya-Allah. Nabi dah sebut wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik itu pun sedekah. Kita tak perasan kadang-kadang kita cakap yang baik itu menyedapkan hati orang. Rupanya sedekah tanpa mengeluarkan duit. Macam juga kita senyum. Tabassama fi wajhi akhi ka sadaqah, Nabi kata. Kamu senyum saja pada wajah kawan kamu. Itu pun sedekah. Itu yang diamalkan oleh Nabi. Mudah, sedekah ni mudah. Cuma kalau sebut sedekah segi fizikalnya, nak keluarkan duit, itu memang berat jugalah. Macam contoh kami duduk bina masjid ni kan, nak minta bantuan orang ramai. Jadi memang berat, tapi sebenarnya yang berat itu sebenarnya bukan berat dari segi nilai wang yang kita nak keluarkan. Sebenarnya yang berat sangat sebab kikir hati kita tu. Bila kita keluarkan duit, kita letak dalam mana-mana tabung, letak mana-mana tempat yang kita nak sumbang, insya-Allah yang keluar tu yang berat, yang sakit tu ialah sifat kedekut kita. Allah kikis sifat kedekut kita tu melalui cara kita bersedekah. Jadi saya nak maklumlah juga sekarang ni masjid kami ni dalam proses 60% lebih dah. Siap alhamdulillah. Dan nampak tapak kubah dia nak pasang kubah bulan 10 ni. Bulan ni dah hujung bulan ni. Kemudian bumbung semua. Jadi kita nak guna pada bulan 3 tahun hadapan. InsyaAllah lah, bolehlah Ramadan terdepan kita sama-sama bersolat sini, kita jumpa semua Zahiri, anak kita dah. InsyaAllah. Kita beribadah bulan Ramadan terdepan di Kuantan insyaAllah di Masjid Baru. Amin insyaAllah. Sumbangan kita semua. Amin insyaAllah. Macam mana cara kita nak menyumbang tu Ustaz kepada Musalla Ar-Raudhah? Kalau nak sumbang boleh ke akaun Maybank 556169242554, boleh transfer, boleh QR, ataupun kalau ada yang suka membeli sambil menderma, kita ada bawa satu yang buku ni. Buku namanya buku Jaulah Al-Quran ataupun Tua The Quran. Ini saya tulis sendiri. Buku ni harganya RM60, separuh daripada jualan buku ni kita akan direct terus ke akaun pembinaan Musalla. Jadi makna beli buku sambil baca sampai dapat ilmu, dapat juga sumbang untuk Musalla Ar-Raudhah. Ada kita punya bahagian di akhirat esok. Nanti Allah sediakan untuk kita mahligai dalam syurga sebab kita membina sebuah masjid. InsyaAllah. Amin amin. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan kalian berdua insyaAllah fi dunia wal akhirah. Bisahala wa jamala ma'al khilutfin wa afiyah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Azli. Terima kasih kepada Zahiril Azim kerana sudi bersama kita di Assalamualaikum Subuh insyaAllah. Semoga Allah memberikan kita futuh kefahaman untuk mempercantikkan akhlak kita insyaAllah. Amin amin rabbal alamin. Baiklah kita sampai di sini saja, kita akan sambung untuk Assalamualaikum sebentar saja lagi insyaAllah. Jadi anda jangan ke mana-mana, pastikan anda bersama kami sehinggalah ke akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.